Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang dan salam Malaysia Madani. Hadirin dan hadirat sekalian, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan izin serta limpah kurnianya dapat kita bertemu dalam forum perdana kita dalam platform Google Meet ini. Bersama saya, Muhammad Hafiz Izlan Beruslan, moderator bagi forum pada petang yang berbahagia ini. Forum kita pada hari ini bertemakan etika di dalam sains. Baiklah, bersama saya pada hari ini, 3 orang pelajar cemerlang IPG Kampus Tuanku Bainun, Saudari Nurul Anis Farafishah binti Muhammad Zaini, Saudari Siti Nazihah binti Muhammad Din, dan akhir sekali Saudari Nur Fatin Nadirah binti Ahmad Azad. Kita sedia maklum bahawa isu kemanusiaan yang terpaling hangat pada masa kini ialah konflik di antara Israel dan Palestin, di mana ramai rakyat Palestin dibedil, dikasari dan diseksa oleh rejim Zionis. Oleh sebab konflik ini, ramai orang mengambil inisiatif dan tindakan sendiri untuk menunjukkan bahawa mereka menyokong dan cuba untuk membantu warga Palestin berdiri bersolidariti bersama warga Palestin, seperti menyumbang wang, menyebarkan video kekejaman rejim Zionis bagi mendapat kesedaran, dan ada juga yang menyertai demonstrasi untuk menunjukkan bahawa mereka juga bersama dan menyokong Palestin. Namun begitu, terdapat juga satu kumpulan cyber yang bernama Dragon Force, iaitu isu yang akan dikupas oleh kita hari ini, di mana mereka menggodam dan mencuri maklumat bank, maklumat kad kredit penduduk Israel. Sebagaimana kita tahu, tindakan menggodam dan mencuri data ialah satu tindakan yang menganiayakan kepada pihak yang digodam, kerana ianya mungkin boleh menyebabkan mereka hilang wang yang mereka simpan untuk kecemasan dan untuk kegunaan seharian mereka. Persoalan kita pada hari ini adalah penggodaman dan pencurian data. Adakah ianya boleh dijustifikasikan dengan alasan untuk menunjukkan solidariti bersama dengan Palestin? Baiklah, sebelum kita menelusuri isu atau maudhu perbincangan ini dengan lebih mendalam, soalan pertama saya kepada Nurul Anis, bolehkah saudari terangkan dengan lebih lanjut mengenai aktiviti atau kegiatan penggodaman ini? Baiklah, saya serahkan mic kepada saudari Anis. Baik, terima kasih saudara moderator Muhammad Hafiz. Sidang Dewan yang dihormati, penggodaman merupakan suatu pencerobohan yang dibuat ke atas sesuatu. Penggodaman ataupun hacking ini dalam kebanyakan kes adalah suatu tindakan yang tidak beretika. Hal ini merujuk kepada tindakan mendapatkan akses yang tidak sah kepada sistem komputer, rangkaian atau data orang lain tanpa kebenaran. Ini melibatkan penyalahgunaan, pencurian atau kerosakan maklumat yang boleh membawa kepada kesan negatif yang serius kepada organisasi atau masyarakat secara keseluruhannya. Setiap penggodaman mempunyai ciri-ciri dan ancaman tersendiri. Sekarang kita lihat contoh atau jenis penggodaman pertama, iaitu phishing. Phishing adalah suatu bentuk serangan yang melibatkan penipuan dengan menghantar email atau mesej yang pura-pura datang dari sumber yang sah, sedangkan ianya palsu. Tujuan phishing ini adalah untuk memancing maklumat sensitif peribadi seperti kata laluan akaun, maklumat kewangan atau data peribadi daripada mangsa. Saya yakin hadirin dan para panel juga pasti pernah menerima pesanan mesej yang berbunyi rasmi, bantuan percuma RM1,000 ke dalam MyCard. Pesanan ringkas sebegini kebiasaannya disertakan dengan suatu pautan yang memerlukan pengguna untuk memasukkan maklumat seperti nama penuh, nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dengan alasan kononnya bagi tujuan pengesahan dan urusan pemprosesan wang bantuan ke dalam akaun. Selain itu, penggodaman juga yang sering berlaku dalam masyarakat
adalah penggunaman jenis serangan denial of service (DOS) dan serangan distribusi denial of service (DDoS). Serangan DOS dan serangan DDoS ini bertujuan untuk menghalang atau mengganggu perkhidmatan dalam talian dengan membanjiri sasaran dengan trafik atau permintaan yang melampau yang boleh menyebabkan kejatuhan laman web atau perkhidmatan tersebut. Lain pada itu, penggunaman jenis serangan aplikasi web atau laman sesawang yang mempunyai kelemahan dalam keselamatan juga boleh dijadikan sasaran serangan, terutamanya jika maklumat sensitif ada disimpan dalam pangkalan data tersebut. Hadirin, oleh itu adalah penting untuk kita memahami bahawa penggunaman yang tidak beretika adalah tidak diterima dan melanggar undang-undang di kebanyakan negara. Kesedaran akan kepentingan keselamatan cyber dan penggunaan sains dan teknologi dengan etika adalah penting untuk memastikan pelindungan maklumat peribadi dan keselamatan dalam talian yang berkesan. Saya rasa setakat itu saja. Kembali kepada saudara moderator. Baiklah, terima kasih atas penerangan yang jelas mengenai apa itu penggodaman kepada kami semua. Sidang hadirin hadirat sekalian, Saudari Anis telah menjelaskan bahawa penggodaman atau hacking adalah pencerobohan yang tidak beretika terhadap sistem komputer, rangkaian atau data orang lain tanpa izin. Ia menyebabkan penyalahgunaan, pencurian atau pengerosakan maklumat yang memberi kesan negatif kepada individu, organisasi atau masyarakat secara keseluruhan. Salah satu contoh yang diberi adalah phishing, di mana penipu menghantar email atau mesej palsu untuk mendapatkan maklumat sensitif seperti kata laluan, maklumat kewangan atau data peribadi daripada mangsa. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada panel pertama kita untuk majlis ini. Dan sekarang, sidang hadirin yang saya hormati, kita akan beralih tumpuan kita kepada saudari Siti Nazihah untuk memberi lebih penerangan mengenai penggodaman dalam konteks etika digital. Saya serahkan mic kepada Siti Nazihah. Terima kasih saudara moderator atas soalan yang diajukan. Baiklah, dalam konteks etika digital, aktiviti penggodaman merupakan satu jenayah cyber dan perbuatan yang tidak beretika. Ia melibatkan pelbagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip asas moral dan etika dalam dunia digital. Pertama sekali, penggodaman merupakan gejala yang tidak beretika kerana ia melibatkan pencabulan privasi individu atau organisasi. Hal ini kerana penggodam memasuki sistem atau akaun orang lain tanpa kebenaran, mencuri data peribadi dan menyebarkan maklumat tersebut secara tidak sah. Selain itu, penggodaman melibatkan pencurian data yang sensitif seperti nombor kad kredit, maklumat bank dan nombor kad pengenalan. Data ini seterusnya akan digunakan untuk perlakuan jenayah seperti penipuan, ugutan dan pencurian wang. Seterusnya, aktiviti penggodaman juga sering melibatkan pencurian hak cipta, reka bentuk dan maklumat perniagaan rahsia serta merampas kepemilikan intelektual dan kreativiti individu atau syarikat lain. Akhir sekali, aktiviti penggodaman adalah melanggar undang-undang dalam kebanyakan bidang kuasa. Ini bermakna penggodaman adalah suatu tindakan jenayah dan mereka yang melakukan penggodaman boleh didakwa dan dihukum mengikut undang-undang yang telah ditetapkan. Kesemua faktor ini menjadikan aktiviti penggodaman sebagai tindakan yang tidak beretika dan tidak sah dalam sistem undang-undang. Baiklah, kembali kepada saudara moderator. Baiklah, terima kasih atas penjelasan yang penuh bermakna tersebut mengenai penggodaman dalam konteks etika digital. Wahai rakyat Malaysia, apa yang dijelaskan oleh saudari Siti Nazihah, penggodaman adalah tindakan tidak beretika yang melibatkan pencabulan privasi dengan mencuri data sensitif seperti maklumat peribadi dan hak cipta. Ia juga merupakan pelanggaran undang-undang dan boleh mengakibatkan tindakan jenayah serta hukuman undang-undang. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada panel kedua kita pada ceramah hari ini. Sekarang sidang hadirin yang saya hormati, saya ingin memberi pentas kepada saudari Nur Fatin Nadira binti Ahmad Ahsan untuk menjelaskan dengan lebih baik mengapa masyarakat memuji Dragon Force
yang melakukan aktiviti penggodaman walaupun ianya tidak beretika dan menganiaya orang lain? Baik, terima kasih saudara moderator Hafiz. Soalan itu seringkali dibincangkan di meja pemimpin dunia. Namun, tuan dan puan sidang dewan sekalian, konsensus umum yang dipersetujui ramai adalah ia disebabkan oleh dorongan emosi. Kebanyakan aspek dalam kehidupan adalah didorong oleh faktor emosi individu, termasuklah dalam isu penggodaman ini. Dalam konteks ini, diskriminasi tersebut berlaku antara Palestin dan juga pihak Israel. Rakyat Malaysia yang berkongsi sentimen Islamik dengan rakyat Palestin merasakan sifat empati terhadap sahabat mereka yang berada dalam kawah peperangan tersebut. Maka ia membawa kita kepada faktor mengapa penggodaman masih berlaku walaupun etika penggunaannya adalah agak kabur. Faktor utama yang penggodaman ini berlaku adalah kerana situasi ini digambarkan sebagai push comes to shove dalam terma bahasa Inggeris. Hal ini kerana mereka penat menunggu tindakan pemimpin dunia yang perlahan, maka penggodam-penggodam ini mengambil tindakan sendiri dengan segera. Seperti mana yang telah saya terangkan sebentar tadi, keadaan terdesak antara Palestin dan Israel telah menaikkan amarah api semua penduduk dunia akibat tindakan perlahan pemimpin dunia dalam membanteras pembunuhan beramai-ramai ataupun lebih dikenali sebagai genosid ini. Apabila peperangan tersebut menjadi terdesak, sudah semestinya emosi mereka akan membuak-buak dan mereka tidak mampu lagi untuk menunggu pihak berkuasa untuk mengambil tindakan. Maka ia merupakan tindakan yang diambil di puncak amarah emosi. Kesannya masyarakat akan terus memuji tindakan penggodam kerana bagi mereka penggodam tersebut adalah hero yang memainkan peranan yang lebih aktif berbanding pemimpin dunia. Inilah yang dikatakan sebagai mob mentality ataupun mentaliti masyarakat dalam dunia psikologi. Jadi menurut teori tekanan psikologi ataupun lebih dikenali sebagai psychological distress theory, situasi ini akan jatuh di bawah strategi berasaskan emosi ataupun ataupun emotional based strategy. Berdasarkan teori ini, fenomena ini akan mengundang kepada regresi psikologikal yang akan seterusnya mengundang kepada stres dalaman yang membuat. Secara ringkasnya, proses ini akan membuatkan kitaran psikologi itu berulang-ulang sehinggalah salah satu pihak itu mengalah. Jadi, kembali kepada saudara moderator. Wah, sidang hadirin sekalian. Panel ketiga kita telah sebentar tadi mengaitkan faktor terjadinya isu penggodaman dalam konteks konflik antara Palestin dan Israel dengan sebuah teori iaitu psychological distress theory. Terima kasih saudari Fatin. Baiklah. Terima kasih banyak para panel kita yang bijaksana. Sekarang sidang hadirat yang saya hormati, kita akan beralih dan menelusuri maduk perbincangan kita hari ini dengan lebih mendalam kepada pandangan-pandangan para panel kita hari ini tentang isu ataupun kegiatan penggodaman Dragon Force ini terhadap rejim Zionis Israel atas tindakan kejam yang mereka lakukan kepada Palestin. Baiklah, seterusnya saya ingin kembalikan kepada ahli panel pertama kita iaitu Saudari Anis untuk memberikan pandangan mengenai isu penggodaman ini. Terima kasih Saudara Hafiz. Sebenarnya saya bukanlah seorang yang layak atau arif dalam bidang ini. Namun bagi menjawab persoalan yang ditujukan oleh saudara moderator kita sebentar tadi, saya ada merujuk kepada yang lebih arif dan merujuk kepada ilmu-ilmu yang disampaikan oleh para ilmuwan. Okey, baik. Terlebih dahulu, as'alu fi asya'il ibahah. Hukum sesuatu perkara itu asalnya harus. Asalnya melampaui batas hak orang lain secara peribadi adalah haram. Kerana ianya kias pada hukum mencuri data. Ini pula bila mana dalam bidang hacking ini saudara Hafiz, hacking ini bukan suatu perkara yang mudah ataupun simple. Asal hukumnya haram untuk kita menyerbu, menerjah atau masuk melampaui batas ke dalam hak peribadi orang lain. Tetapi dalam konteks Israel dan Palestin ini, bila Israel ini
kita sedia tahu bagaimana pendirian mereka terhadap Islam dan boleh untuk kita kategorikan Israel ini sebagai kafir harbi yang mana kafir harbi ini dibolehkan untuk kita perangi dan jihad ke atasnya dengan pelbagai cara. Hukum haramnya penggodaman ini, pencurian data ini menjadi harus apabila situasi Palestin dan Israel ini sudah menjadi suatu darurat yang mesti dihalangi. Okey, kalau di Palestin kita ada Hamas dan Brigade Al-Qassam yang menyerang rejim Zionis dengan cara fizikal, senjata. Boleh untuk kita masyarakat biasa di Malaysia ini yang sememangnya tak mampulah untuk kita ke Palestin melakukan sebagaimana pejuang-pejuang yang mempertahankan tanah Palestin tersebut. Tetapi boleh untuk kita berjihad melawan kafir harbi ini dengan apa jua cara ataupun kelebihan yang kita ada. Seperti yang disebut tadi, di Malaysia kita ada kumpulan Dragon Force Malaysia yang bertujuan untuk mengatasi berlakunya penipuan, penganiayaan kepada manusia seperti mana yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestin. Sidang Dewan yang saya hormati sekalian, dalam Islam ini ada 4 sebab perlunya kepada peperangan. Sebab pertama untuk mempertahankan diri, mempertahankan agama, di mana yang kita tahu di Palestin ada sebuah masjid yang terdiri iaitu Masjid Al-Aqsa yang sering kali menjadi sasaran Israel inilah. Okay. Yang ketiga untuk mempertahankan kedaulatan negara. Macam yang kita tahu, Palestin ini sebuah negara dan Israel ini adalah orang yang datang untuk mengambil tanah mereka. Yang keempat, bolehnya kepada peperangan ini adalah untuk mencari keamanan dan keadilan serta melindungi hak asasi kehidupan. Maka atas dasar atau kata kunci ini tidak ada lagi penghormatan yang layak ke atas tentera-tentera Israel. Maka pendapat-pendapat ilmuwan mengatakan bolehlah untuk kita menggodam untuk meruntuhkan sistem mereka dengan kadar dan had yang dibenarkan. Kerana ditegaskan di sini dalam peperangan juga perlu adanya adab. Adab di sini sedang diri adalah contohnya sebenci mana pun kita terhadap musuh kita, tetapi kepada bayi, kanak-kanak, perempuan, pada rumah ibadah tidak boleh berlakunya serangan. Begitulah analoginya, nak melumpuhkan musuh secara fizikal ada batasnya, nak melumpuhkan melalui teknologi dan internet, hacking ini pun perlu ada batasnya. Daripada sebuah jurnal lah yang terlintas sewaktu saya membuat pencarian, ada membincangkan tentang perihal penggodaman ini dari perspektif Islam. Ianya berkata, meskipun kegiatan penggodaman ini asasnya merupakan suatu tindakan yang terlarang, yang tidak beretika, tetapi dari perspektif Islam, ianya dibolehkan hanya apabila kegiatan ini untuk mencapai kemaslahatan yang lebih besar dan menutup pintu-pintu dan jalan ke arah kerosakan, iaitu fidul zar'i. Dalam keadaan sebegini dibenarkanlah, tetapi tidak boleh melampaui batas kerana kita sebagai umat Islam penting untuk kita mempertahankan imej Islam sebagai suatu agama yang adil. Saya rasa itu saja, kembali kepada saudara Hafiz Ihsan. Wah, terima kasih. Sangat hebat apa yang dibicarakan oleh saudari Anis kita sebentar tadi, iaitu walaupun penggunaman biasanya dianggap tidak beretika dan haram, tapi terdapat pandangan yang menyatakan bahawa dalam konteks konflik Israel-Palestin, penggodaman boleh dianggap sebagai satu bentuk perlawanan atau jihad. Ini disokong dengan pandangan bahawa tindakan perlawanan ini mempunyai batasan dan etika ketika dilakukan. Baiklah, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian sebentar tadi. Sekarang sidang hadirin yang saya hormati, kita akan beralih kepada saudari Siti Nazihah untuk membicarakan pandangannya mengenai isu ini. Dipersilakan. Hadirin sekalian, tidak dinafikan bahawa kita perlu memanfaatkan sepenuhnya penggunaan media dan kemahiran digital bagi merungkai sesuatu isu.
Namun, pada pandangan saya, aktiviti penggodaman yang dilakukan terhadap pangkalan data Israel boleh mengancam keselamatan peribadi dan seluruh rakyat Malaysia. Pertama sekali, aktiviti penggodaman ini berlaku secara berbalas dan berterusan. Dalam erti kata lain, kedua-dua pihak saling menggodam dan mencuri data dan pangkalan data rakyat Malaysia juga akan diceroboh oleh pihak Israel. Menurut Profesor Madya Dr. Ainuddin, iaitu pensyarah kanan Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat Universiti Malaya, pihak Israel telah melakukan kempen penggodaman phishing terhadap Malaysia. Ancaman phishing merupakan jenayah cyber yang bertujuan mengumpan, memperdaya, mengakses serta memancing data daripada mangsa. Kegiatan ini sering dilakukan melalui penyebaran pautan yang mencurigakan seperti iklan-iklan, email dan panggilan telefon. Pada hari ini, Bank Negara juga telah mengeluarkan notis amaran kepada masyarakat Malaysia berkaitan serangan penggodaman daripada pihak Israel susulan daripada tindakan pasukan Dragon Force yang menyerang Israel tempoh hari. Seperti yang kita tahu, rakyat Malaysia lantang menyuarakan pendapat dan memberi kritikan di ruangan komen pasukan pertahanan Israel sama ada di Facebook, Twitter dan Instagram. Hal ini bertujuan mengutuk rejim Zionis dan menunjukkan solidariti rakyat terhadap warga Palestin. Walau bagaimanapun, kegiatan ini telah memberi peluang kepada pihak Israel untuk mengumpul data di alam maya. Perkara ini boleh mengancam keselamatan rakyat Malaysia kerana mangsa mungkin akan hilang kawalan ke atas akaun persendirian dan data peribadi mereka akan diceroboh. Selain pihak musuh iaitu Israel, pihak media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook dan Twitter juga memberi ancaman kepada rakyat yang menyokong Palestin dengan memadam atau ban akaun pengguna. Baru-baru ini, akaun TikTok seorang pelakon terkenal Malaysia telah dipadam secara rasmi oleh platform tersebut. Hal ini dipercayai berlaku kerana kelantangan pelakon tersebut bersuara tentang sokongannya terhadap Palestin. Jadi, tidak mustahillah jika akaun-akaun penggoda Malaysia ini turut dipadam oleh pihak media. Platform TikTok juga telah menyekat komen #FreePalestine di live stream dan memadam komen yang menggunakan perkataan Palestin. Selain TikTok, aplikasi Instagram juga memberi amaran kepada pengguna yang menyokong Palestin dan memadam video-video yang dikongsi. Jadi, jelaslah bahawa aktiviti penggodaman terhadap pihak Israel merupakan tindakan yang berisiko yang boleh mendatangkan bahaya. Tambahan pula, pihak Israel disokong oleh platform-platform media untuk menentang individu yang menyokong Palestin. Akaun yang dipadam atau di-ban oleh platform-platform media boleh menyebabkan individu kehilangan akses, data, reputasi serta kehilangan pendapatan terutamanya bagi peniaga dalam talian. Selain itu, aktiviti penggodaman juga mengancam keselamatan masyarakat kerana kesalahan ini boleh dikenakan tindakan di bawah Akta Jenayah Komputer 1997 menurut Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Akta ini dikenakan terhadap individu yang cuba menggodam sesuatu sistem tanpa kuasa dan berniat untuk menghapuskan data daripada sistem tersebut tanpa kebenaran daripada pemilik. Menurut akta tersebut, hukuman yang boleh dikenakan bagi kesalahan penggodaman ialah penjara 10 tahun dan denda tidak melebihi RM150,000. Saya rasa itu sahaja. Kembali kepada saudara moderator. Baiklah, terima kasih atas perkongsian tersebut mengenai pendapatnya bahawa aktiviti menggodam terhadap Israel dalam konteks konflik Israel-Palestin boleh membawa risiko keselamatan dan mengancam privasi rakyat Malaysia. Ancaman phishing daripada Israel dan reaksi media sosial terhadap penyokong Palestin menyulitkan lagi situasi ini. Perlulah kita berhati-hati dalam mengambil tindakan penggodaman kerana kita perlu mempertimbangkan risiko dan kesan yang akan impak yang akan kita hadapi dari segi undang-undang keselamatan peribadi dan data peribadi. Oleh sebab itu, baiklah, terima kasih saudari Siti Nazihah atas perkongsian yang penuh bermakna. Sekarang sidang hadirin-hadirat yang saya hormati, kita akan memberi peluang kepada saudari Nur Fatin Nadirah untuk mengkongsikan pendapatnya kepada kita semua. Silakan. Terima kasih saudara moderator Hafiz.
Seperti mana yang telah dikupas oleh sahabat-sahabat panel saya sebentar tadi, Anis mengupas implikasi penggodaman kepada perkembangan agama, manakala Nazihah telah mengupas implikasi penggodaman kepada perkembangan bangsa dan negara. Isu ini bukanlah isu peperangan yang biasa. Isu ini telah terjerumus di dalam kategori pembunuhan beramai-ramai, genosid, seperti mana yang telah berlaku dengan Adolf Hitler dan penguasaannya. Etika dalam sains, terutamanya sains teknologi amatlah kabur. Namun dalam isu penggodaman, ternyata sekali bahawa ia adalah amat tidak beretika. Ia mampu mengundang kesan yang berpanjangan selama bertahun-tahun. Dari segi perkembangan jati diri, terdapat dua pihak yang perlu kita ambil kira. Pertama sekali daripada pihak penggodam dan yang kedua pihak mangsa. Pertama sekali dari pihak penggodam, kesan amalan penggodaman secara antarabangsa ini terutamanya kepada Dragon Force akan mengundang kepada isolasi sosial terhadap penggodam. Isolasi sosial bagi penggodam timbul akibat tindakan mereka yang melibatkan penyerangan sistem komputer. Kegiatan tidak beretika ini dapat memisahkan mereka daripada hubungan sosial dengan keluarga, teman dan masyarakat dan menyebabkan diri mereka terasa terasing dan juga isolasi diri. Di dalam dunia yang mudah untuk mendapatkan sebarang data digital tentang seseorang, penyerangan ataupun penggodaman ini mampu memutuskan ikatan emosional dan mengakibatkan kehilangan kepercayaan daripada komuniti. Isolasi ini akan mengakibatkan jarak emosional yang dalam dan memisahkan penggodam-penggodam tersebut daripada hubungan manusiawi yang sihat dan akan memberikan kesan kepada kehilangan keseimbangan psikologi serta keterasingan daripada masyarakat yang lebih luas. Ini membawa kita kepada pihak yang seterusnya iaitu pihak mangsa. Kesan jati diri kepada pihak mangsa semestinya adalah trauma emosional. Pengalaman penggodaman seringkali meninggalkan trauma emosional yang berpanjangan dan merosakkan kepercayaan diri dan juga kesejahteraan mental bagi pihak mangsa. Mereka mungkin mengalami kecemasan, anxiety, ketakutan dan juga perasaan yang tidak tenang yang berpanjangan dan seterusnya ia akan mempengaruhi hubungan sosial dan kebahagiaan mereka dalam jangka masa yang panjang, dalam masa jangka yang panjang. Ya, benar, mereka merupakan pihak yang menyerang Palestin. Namun kita juga mengambil sudut humanitarian. Hal ini tercetus akibat ketidakpastian keselamatan. Ketidakpastian keselamatan ini menjadi tercetus kerana individu rasa tidak tenang tentang keselamatan data mereka pada masa yang akan datang. Ini akan mencetuskan rasa stres dan kebimbangan yang berterusan kerana ketidakpastian ini akan menimbulkan perasaan yang tidak nyaman yang berterusan dan seterusnya akan membebani minda dan juga emosi mereka. Jadi apa yang boleh saya simpulkan daripada penjelasan saya adalah kedua-dua pihak penggodam dan juga mangsa godaman akan mendapat kesannya. Penggodam akan diisolasi oleh masyarakat sekeliling sekiranya tindakan tersebut terlalu ekstrim, manakala mangsa yang menghadapi trauma emosional, bangsa akan menghadapi trauma emosional akibat data privasi mereka yang dicerobohi oleh pihak ramai. Saya rasa itu saja daripada saya. Saya lepaskan kepada saudara moderator. Okey, baiklah. Terima kasih saudari Fatin Nadia atas perkongsian yang penuh bermakna dan berfaedah tersebut. Hadirin sekalian, dalam perbincangan yang sangat mendalam dan penuh makna hari ini, kita telah menyentuh aspek yang sangat manusiawi dan merangkumi rasa empati, dorongan emosi dan keinginan untuk membawa perubahan isu penggodaman. Khususnya dalam konteks konflik antara Palestin dan Israel. Menggambarkan betapa kuatnya daya dorongan emosi yang dapat membentuk tindakan dan reaksi ini. Kita telah melihat bagaimana tindakan penggodaman dapat menjadi hasil daripada rasa ketidakpuasan hati dengan perlahan oleh tindakan perlahan oleh pemimpin dunia, di mana keadaan push come to shove ini adalah pengingat bahawa kita sebagai manusia terikat oleh hubungan yang kuat dengan emosi kita. Ia merangkumi tidak hanya kemarahan dan kegeraman tetapi juga simpati, empati dan hasrat untuk menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik.
Di sebalik teknologi dan tindakan yang sering tidak beretika, kita juga melihat potensi positif dalam daya emosi keinginan untuk memperjuangkan keadilan, untuk mengakhiri penderitaan dan untuk menyokong sesama manusia. Oleh itu, dalam meneroka kompleksiti isu penggunaan ini, kita juga merenungkan kekuatan emosi yang dapat membawa perubahan positif dalam dunia ini. Baiklah, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua peserta atas penglibatan dan pandangan yang bermakna dalam forum ini. Marilah kita terus berusaha untuk memahami, memberi sokongan dan meneroka jalan-jalan menuju keadilan dan pendamaian dalam dunia yang semakin terhubung ini. Terima kasih dan semoga semangat kita dalam forum ini terus menyala dalam tindakan kita seharian. Selamat tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.